Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Israel mesti terlebih dahulu berhenti daripada terus mencabuli undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkata Israel mesti menghentikan semua dasar dan amalan berkaitan dan serta-merta berundur dari wilayah Palestin. Malah beliau turut menegaskan Israel wajib berjanji dan memberikan jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Menerusi kenyataan lisan, Datuk Seri Muhammad turut berkata Israel perlu menawarkan pampasan bagi segala bentuk kemusnahan material dan moral yang berpunca daripada pencabulan hak rakyat Palestin. Menurutnya lagi, semua negara seharusnya tidak mengiktiraf pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin. Selain semua negara, tidak sepatutnya menghulurkan sebarang bentuk bantuan dan pertolongan kepada Israel dalam usahanya menidakkan hak Palestin. Ekspor produk halal Malaysia ke Jepun dijangka meningkat 10% tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, unjuran itu berdasarkan kesediaan Jepun menerima kehadiran pengunjung dan pempamer daripada negara Islam pada Expo Osaka 2025. Pada tahun 2022, 3.6 bilion ringgit nilai ekspor Malaysia merupakan produk halal berasaskan makanan dan minuman. Daripada jumlah itu juga, 1.8 bilion ringgit merupakan bahan ramuan untuk pengeluaran produk halal di Jepun. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pengeluaran produk termasuk bahan ramuan untuk produk halal di bawah program Satu Kampung Satu Produk akan diintegrasikan. Ia bagi memastikan pengeluaran produk halal di pasaran konsisten sekaligus mematuhi permintaan yang semakin meningkat. Setakat ini terdapat kira-kira 15,000 kampung di bawah Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah. Majikan tidak boleh potong gaji pekerja sewenang-wenangnya. Tegas Menteri Sumber Manusia, sekiranya pekerja terbabit mempunyai isu disiplin, ia harus ditangani secara dalaman mengikut tata cara yang dibenarkan. Selain itu, beliau meminta orang ramai membuat laporan rasmi jika terdapat maklumat tentang pelanggaran Akta Kerja. Samarahan dan serian diisytihar sebagai bahagian jangkitan rabies. Ia berikutan kes positif rabies membabitkan haiwan dikesan di kedua-dua bahagian baru-baru ini. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Kemajuan Wilayah berkata, tahun ini 20 haiwan daripada 133 sampel telah diuji positif rabies. Sebanyak 10 kes wabak rabies telah dikesan di Kuching, Padawan 3, Bintulu dan Sebauh. Masing-masing 2 kes, manakala 1 kes masing-masing di Samarahan, Bau dan Tebedu. Mayat seorang wanita dijumpai tersangkut di pukat di Sungai Suai, Niah dekat Miri pada awal pagi semalam. Ketua Bahagian Forensik Kebakaran JBPM Zon 6 Miri memaklumkan mayat wanita berkenaan telah dikeluarkan penduduk kampung dan dihantar balik ke rumah asal mangsa di Rumah Boniface Badas Sungai Sengah, Tanjung Baru, Suai. Mangsa dikenali sebagai Veronica Sunta Matthew Sang berumur 20 tahun. Lebih 360,000 tin minuman keras dianggar bernilai 7.13 juta ringgit termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang. Pengarah Kastam Pulau Pinang berkata, kesemua minuman itu diseluduk masuk menggunakan 7 buah kontena dipercayai milik 3 syarikat perkapalan. 7 kontena itu dikesan secara berasingan di Pelabuhan Utara Pelabuhan Kelang Selangor pada 31 Januari dan 7 Februari lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E dan Seksyen 135-1-G Akta Kastam 1967. Seorang pegawai perubatan awam Hospital Kemaman berdepan 6 pertuduhan amang seksual dan menghasilkan gambar pornografi 6 kanak-kanak. Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 32 tahun mengaku tidak bersalah. Kesalahan gambar pornografi didakwa dilakukan ketika bertugas melibatkan 5 kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Sementara bagi kesalahan amang seksual melibatkan kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun. Kesemua kesalahan dilakukan pada Disember 2022 hingga Februari 2023.
Lebih 1,000 nelayan di seluruh negara yang gagal mematuhi syarat ditetapkan LKIM dihentikan pemberian subsidi petrol dan diesel. Ia dibuat melalui proses pemutihan yang dijalankan setiap bulan oleh LKIM. Pengerusi LKIM berkata antara syarat utama yang perlu dipatuhi nelayan bagi melayakkan mereka menerima bantuan subsidi adalah turun ke laut selama 120 hari dalam tempoh setahun dan aktif menjalankan kerja-kerja tangkapan ikan. Kelicikan sindiket Bitcoin yang menjadikan sebuah kediaman teres 2 tingkat sebagai pusat melombong wang digital Bitcoin sejak 6 bulan lalu terbongkar selepas diserbu Suruhanjaya Tenaga ST serta TNB. Sindiket didapati melakukan sambungan elektrik secara haram dengan mencatatkan arus elektrik tanpa meter kira-kira 30 ampere. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Wilayah Perlis, Kedah dan Pulau Pinang berkata jumlah kerugian hasil daripada sindiket curi elektrik ini sebanyak lebih RM132,000 bagi tempoh 6 bulan. Sebuah premis di kawasan perindustrian Sungai Petani Kedah disyaki melepaskan efluen yang tidak mematuhi had ditetapkan. Pengarah JAS Kedah berkata, tindakan mengikut Seksyen 38-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dikenakan berdasarkan keadaan kesan-kesan yang terdapat di bahagian longkang hadapan premis tersebut. Kes akan disiasat menurut Seksyen 18-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Seksyen 34B-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seorang kontraktor mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengemukakan dokumen palsu bagi kerja-kerja baik pulih rumah Daif bernilai RM29,000 3 tahun lalu di Mahkamah Session Shah Alam. Tertuduh 33 tahun membuat pengakuan itu selepas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan pilihan dibacakan di hadapan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud. Dia didakwa di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM Akta 694 dan boleh dihukum ke Seksyen 24-2 Akta yang sama. SPRM menahan reman seorang penjawat awam lelaki disyaki meminta dan menerima rasuah RM450 bagi meluluskan bantuan kebajikan seorang individu orang kurang upaya OKU. Suspek berusia 30-an ditahan kira-kira 8.30 malam Rabu di sekitar balik pulau ketika menerima wang rasuah yang diminta. Kes disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Wanita berusia 29 tahun dan anaknya 9 tahun cedera dalam kejadian silinder gas petroleum cecair LPG meletup. Letupan menyebabkan kebakaran kediaman mereka yang terletak di Taman Kemenang Sutra di Bintulu pagi semalam. Ketua JBPM Zon Bintulu berkata silinder LPG tersebut meletup di tempat memasak rumah berkenaan. Kedua-dua mangsa yang merupakan warga Indonesia dihantar ke Hospital Bintulu untuk mendapatkan rawatan. Lebih 100,000 pengunjung hadir menikmati pakej pelancongan percuma sempena Hari Ulang Tahun Pengisytiharan Kemerdekaan 20 Februari lalu. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Melaka berkata, Malam Aneka Warna pula mencatat hampir 50,000 pengunjung. Tambahnya pelbagai penambahbaikan akan dilaksana di semua lokasi pelancongan bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada pengunjung pada masa akan datang. Program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor membuka tirainya hari ini. Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU berkata penganjuran 3 hari menyasarkan 100,000 pengunjung. Turut diadakan Karnival Kejaya, Jualan Agro dan Mega Madani. Majlis penutup program Madani Rakyat Zon Tengah bakal disempurnakan Perdana Menteri pada Ahad 25 Februari. KPDN Negeri Sembilan melancarkan program Jualan Rahmah Back to School yang dijangka memberi manfaat kepada hampir 200,000 pelajar sekolah di negeri itu. Mereka boleh mendapatkan barangan kelengkapan sekolah dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. Program dilaksanakan secara serentak di seluruh Negeri Sembilan bermula hari ini hingga 26 Februari. Sasaran perdagangan dan pelaburan yang ditetapkan tahun ini mampu dicapai walaupun nilai semasa ringgit menyusut berbanding dolar Amerika. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata ini berikutan terdapat banyak tonggak utama lain mempunyai daya tarikan dan menarik minat pelabur global. Menurutnya, pelabur akan mempertimbangkan prospek jangka panjang dan sesuatu yang menjadi sandaran dalam membuat keputusan mereka.
Ringgit diunjur mengukuh tahun ini apabila Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengubah pendirian dasarnya untuk menurunkan kadar faedah. Menurut MIDF Research, kelemahan ringgit berbanding dolar dipengaruhi sentimen pasaran yang berubah. Ekoran data ekonomi Amerika Syarikat yang lebih kukuh daripada jangkaan. MIDF Research percaya komitmen kerajaan dalam penyatuan fiskal dan penambahbaikannya akan menyokong prestasi ringgit bagi jangka panjang. Lembaga Hasil Dalam Negeri akan melaksanakan projek rintis sistem invoice elektronik e-invoice melibatkan 90 syarikat bermula Mei depan. Menerusi projek rintis itu, LHDN akan menilai dan mengenal pasti sebarang isu berbangkit berhubung pelaksanaan e-invoice. Penguatkuasaan penuh sistem e-invoice akan bermula 1 Julai 2025. Produktiviti buruh dalam negara catat pertumbuhan positif 0.7% pada suku tahun keempat 2023 dengan jumlah jam bekerja meningkat 2.3% bagi mencatatkan 9.4 bilion jam. Ketua Perangkawan berkata jumlah bilangan pekerja menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun 2.5% sebanyak 16.3 juta orang. Dengan dorongan pertumbuhan ekonomi dan pasaran buruh yang stabil, produktiviti buruh negara semakin bertambah baik. 20 teknologi tempatan disasar untuk dikomersialkan dan diguna pakai di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT menjelang tahun 2025. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, usaha berterusan perlu dilakukan bagi meningkatkan tahap penerima gunaan teknologi di peringkat PBT bagi menyelesaikan isu setempat. Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB memperkenal sistem ERMR bagi memperkasa pelaksanaan program Rumah Mesra Rakyat. Pengerusinya berkata sistem ini antara usaha menambah baik perkhidmatan yang mampu menjimatkan kos operasi dan mempercepat pembayaran kepada kontraktor. Sistem itu membolehkan penyediaan RMR ditingkatkan daripada 3,500 unit setahun kepada 10,000 unit. Axiata Group Berhad tingkat usaha untuk beralih daripada sebuah syarikat telekomunikasi kepada syarikat teknologi tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah urusannya berkata, inisiatif itu perlu dipercepat kerana syarikat ingin berkembang menjadi pemain penting dalam ekosistem digital dan teknologi rantau ini. Kumpulan tersebut akan mentransformasikan perniagaan di Indonesia selain melihat ke arah perniagaan yang lebih mampan. 2 orang terbunuh manakala 3 lagi hilang selepas sebuah kapal kontena melanggar sebuah jambatan di Guangzhou, wilayah Guangdong, China. Kemalangan itu melibatkan 5 kenderaan termasuk sebuah motosikal. Menurut siasatan awal, 2 daripada mangsa terjatuh ke dalam sungai, manakala selebihnya jatuh ke atas kapal. Usaha menyelamat sedang dijalankan dan punca kemalangan sedang disiasat. Beberapa bangunan musnah di Bandar Sumedang di wilayah Jawa Barat Indonesia akibat dilanda puting beliung manakala 33 individu lagi cedera. Pakar klimatologi di Agensi Penyelidikan Kerajaan BRIN, Emma Yuli Hastin berkata pihaknya akan menubuhkan pasukan penyiasat insiden puting beliung itu. Kira-kira 1,000 anggota bomba dikerah memadamkan kebakaran besar di Victoria, Australia. Keadaan panas dan berangin memburukkan keadaan sehingga mencetuskan amaran berpindah kepada 28 komuniti di sekitar Victoria. Jurucakap Pusat Kawalan Negeri berkata bahawa kebakaran itu merebak kerana cuaca ekstrim. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dari mana-mana bahagian terjejas di negeri ini setakat ini. Kebimbangan meningkat dalam kalangan pesakit Korea Selatan apabila Jabatan Kecemasan di 3 hospital terbesar di negara itu dalam keadaan berjaga-jaga. Ini selepas lebih 8,000 doktor pelatih meletak jawatan beramai-ramai dan mogok besar-besaran. Protes bantahan itu semakin meningkat selepas kerajaan menyatakan rancangan untuk meningkatkan kemasukan ke sekolah perubatan. Thailand memperkenal skim baharu untuk pelancong asing. Beberapa bantuan awal dan kos perubatan turut tersedia dalam skim tersebut. Skim Thailand Traveller Safety (TTS) dilaksanakan bagi meyakinkan pelancong asing mengenai perlindungan keselamatan mereka semasa melawat Thailand. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.